Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kepada yang baru bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, semoga anda sentiasa dirahmati. Anda bersama-sama saya, Syafirul Syafiq Sa'adin dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Berkongsi cerita, pengalaman diri, luahan rasa dan harapnya mengingatkan sesama kita yang pada saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada. Untuk slot rangkuman hari ini, kita akan bercerita dan merangkumkan isu-isu besar yang berlegar di sekeliling kita untuk kebelakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Isu yang paling hangat diperkatakan yang menjadi ikutan dan bualan ramai, saya kira yang pertamanya tidak boleh kita elakkan ialah pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan kali kedua ataupun PKP 2.0 yang telah diumumkan pada 11 Januari 2021 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk 6 buah negeri: Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Johor, Sabah dan Melaka. Berkuat kuasa selama 2 minggu daripada 13 Januari sehinggalah 26 Januari, dan ianya diikuti dan diperluaskan kepada Kelantan pada untuk 16 Januari sehingga 26 Januari kalau tak silap saya. Kemudian diikuti pula oleh proklamasi darurat 12 Januari 2021 yang mana akan berlangsung sehingga Ogos 2021 dengan perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Ini perkara besar yang berlaku sebab kalau kita ingatkan tahun lalu sekitar Mac 2020 kita enter our first phase of PKP. A year pass, setahun berlalu, kita kembali kepada PKP semula. Dan ini sebenarnya tidaklah satu perkara yang menghairankan sebenarnya. Perkara kedua yang menjadi isu besar yang berlegar di sekeliling kita, perkara keduanya ialah tentang trend peningkatan kes harian COVID-19 yang semakin meninggi saban hari yang mencanak-canak naik. Jika kita tengokkan 2 minggu yang lepas, 2 weeks back, kes harian kita dicatatkan sekitar the high 1000s, 1500, 1700, 1800, something along the numbers. Sekarang 14 hari kemudian kita sudah pun mencecah angka low 3000s. Malahan sebenarnya pada 16 Januari yang lepas kita telah pun mencatatkan rekod tertinggi kes harian kita, iaitu sebanyak 4029 kes. Kita sudah pun cecah angka 4000. So tidak pelik jika kita katakan yang PKP 2.0 ini is widely anticipated. Mungkin tidak dialu-alukan tapi dijangkakan oleh kebanyakan pihak. The only question, persoalan yang diminda semua ialah bagaimana PKP ini akan diimplementasi. So, bila PKP ini diumumkan, SOP-nya diumumkan, sektor-sektor yang dibenarkan untuk terus beroperasi ini diumumkan, public jadi confused. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan PKP 1.0 yang kita katakan strict, semata-mata kita nak kurangkan daily cases pada masa itu yang 3 angka, 100-200 lebih, kepada 2 digit cases, tempoh PKP-nya adalah panjang dan strict, tidak banyak kelonggaran yang diberikan. Boleh kita katakan kegiatan ekonomi terhenti. Jadi tak logik pada akal bila hari ini kita ada 3000 lebih kes seharian, kita dapat kurangkan dalam masa 2 minggu dengan PKP yang boleh disifatkan lebih longgar. Tak pelik, tak kepelik, tak logik sangat sebenarnya. Malah kalau kita perhatikan sektor-sektor yang menyumbang kepada begitu banyak kes harian dan juga kes kluster-kluster yang direkodkan dibenarkan beroperasi. 5 sektor ekonomi yang disenaraikan sebagai essential, sektor ekonomi perlu katanya, yang dibenarkan beroperasi termasuklah pengilangan dan pembuatan, construction, pembinaan, perkhidmatan,
perdagangan dan pengedaran, perladangan dan komoditi. 5. Tapi kalau kita perhatikan, kluster yang terbesar dan terbanyak menyumbang kepada jumlah kes dan jumlah kluster COVID-19 adalah sektor penghilangan dan construction. Dan sektor ini jugalah yang dibenarkan untuk terus beroperasi semasa PKP ini yang kononnya digunakan untuk membendung penyebaran COVID-19. Tak ke pelik ni tuan-tuan? Kenapa kita nak buat PKP ni? Sebab kita nak kurangkan kebolehan kes rantaian COVID-19 ini merebak dengan lebih cepat. Kalau kita ada 100 kes, 20 kes daripada lain-lain, daripada makcik Kiah yang meniaga goreng pisang tepi jalan, daripada kedai runcit Ahok, daripada kedai gunting rambut Bala. Ini yang 20 kes. Tapi tak ada 80 kes lagi yang datang daripada kilang-kilang, daripada tapak-tapak binaan. Ini dibenarkan. Jadi orang confused. Betulkah kita nak buat PKP ni? Apa objektif dia sebenarnya? Kenapa dia tak macam selari, tak align dengan keperluan kita buat PKP ni? Dan betul ke 2 minggu sebulan cukup kita nak mengurangkan kes, melandaikan kelok COVID-19 ni? Saya mencari dan teka-teki ini akhirnya terjawab sebab dalam salah satu posting oleh KKM di laman Facebooknya, KKM menyasarkan yang akan cuba menurunkan kes menjadi antara 500 sehingga 1000 kes sehari. Dan usaha untuk melandaikan semula kelok ataupun lengkungan graf jangkitan COVID-19 ini dijangka akan berhasil pada Mei atau Jun. Ini apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Tuan-tuan, bertahanlah sekalian rakyat. Brace yourself. Dijangka Mei atau Jun untuk turun ke bawah 1000 kes sehari. And the best part is, we are still in January. Tuan-tuan, perkara ketiga terbesar yang banyak berlegar-legar hari ini ialah seperti biasa kita mendengar keluhan ramai, tuding jari, orang ramai alpa, orang ramai dikatakan lupa, lalai dalam SOP, berjalan sana sini, rentas negeri sesuka hati. Well, which is true to some extent. Tapi itu je ke? Adakah itu saja penyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 yang sangat mendadak ni? Tuan-tuan, mungkin banyak perkara lagi yang kita boleh anggap sebagai faktor. Tapi sidang meja makan lebih memihak ataupun lebih melihat kepada apa yang kita boleh bantu KKM dan MKN. So, satu perkara yang sidang meja makan podcast ini nak utarakan ialah yang mungkin boleh diperhalusi oleh MKN dan juga KKM adalah tentang pengumuman harian yang dibuat oleh Tan Sri Nur Hisham, kita punya DG, tentang pengumuman harian yang berkait dengan jumlah kes harian. Sebab daripada awal lagi kita tengok, publik, orang ramai, rakyat biasa melihat kepada angka ini sebagai satu kayu ukur, sebagai satu yardstick kepada betapa parahnya gelombang COVID-19 dalam negara. Hari ini, perkara ini perlu diubah. Sebabnya, setelah setahun berlaku, setahun telah berlalu, publik mula bosan, mula lelah, mula boring. Tengok nombor yang diumumkan saban hari ini. Orang ramai dah tak lagi setakut, tak lagi segusar, tak juga lagi seteliti dan se-strict dahulu. Kalau dulu, kita balik shopping barang dapur, bukan saja barang itu kita sanitize, wang kertas pun kita basuh. Sekarang paranoia ini dah hilang. Kenapa? Kerana dulu, masa angka kita 100 kes, 200 kes, kita rasakan yang angka ini besar. Jadi kita takut. Kita lakukan yang terbaik untuk supaya membantu mengurangkan jangkitan COVID-19. Dan kita menyaksikan angka ini terus climbing up day by day.
Dan sekarang angka kita 1,000 kes, 2,000 kes, kita lihat kecil. Kita tidak lagi merasakan yang angka itu besar. Sebab kita lihat angka ini bertambah hampir setiap hari. Kita jadi lali, kita jadi lagi tak lagi peduli. Angka kes baru yang diumumkan Saban hari ini tidak boleh lagi menerbitkan gerun di hati. Jadi strategi perlu diubah. Mungkin KKM boleh selepas ini mengumumkan kes aktif berbanding katil rawatan COVID. Mungkin dalam kadar peratusan, macam yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari. Bila kita sebut 80% katil rawatan sudah terisi, yang cuma tinggal 20% saja baki, baru publik akan sedar, wah, sistem kesihatan dan rawatan kita sebenarnya sedang tenat dan bergelut. Maknanya, kalau saya dan anda, na'udzubillah min zalik, terkena COVID-19 ini, kita akan berbuk yang 20% baki ni saja lagi. Dan jika ini kita ambil sebagai yardstick, saya rasa ramai yang akan lebih sedar yang sistem kesihatan kita ini sedang kritikal. Dan mungkin ini boleh membantu menerbitkan gerun di hati orang ramai, supaya orang ramai kembali cakna, kembali peka dengan COVID-19. Perkara yang keempat yang boleh kita bincangkan dalam slot rangkuman hari ini ialah tentang keadaan bila mana PKP yang diumumkan dan berjalan, tapi sektor ekonomi yang kebanyakannya dibuka menjadikan ramai orang confused, dan di celah-celah itu isu persekolahan turut mendapat perhatian ramai. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM dan menterinya terus-terusan kekal untuk mengatakan yang sekolah akan dibuka 20 hari bulan dengan cara PDP, pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Dalam arti kata lain, kanak-kanak perlu kembali ke sekolah. Despite, walaupun PKP di-announce pada 11 Januari, darurat di-announce pada 12 Januari, cuma pada 16 Januari, hari kita cecah 4,000 kes baru, KPM nak umum yang PDP di rumah akan dibuat secara online seluruh negara. Mungkin akan kata, alah, 11 Januari, 12 Januari, umum 16 Januari, a few days je, tak ada beza pun. Tuan-tuan, dalam keadaan ekonomi biasa, tak ada darurat kesihatan, it's okay. Hari ini kita dalam darurat kesihatan, gawat ekonomi. PKP 2.0 ini mungkin akan menyaksikan impak lebih ramai lagi kepada lebih ramai lagi orang dari segi ekonomi. Ramai lagi yang akan hilang pekerjaan. Banyak lagi syarikat yang akan gulung tikar. Company-company besar akan terjejas. Foreign direct investment mungkin akan ditarik keluar. Banyak lagi perkara yang kita akan berdepan. Dan dalam keadaan ini, setiap ringgit yang perlu dibelanjakan perlu dijimat. Jangan salah faham. Memang dari awal sudah kita katakan yang sekolah ni sepatutnya tak boleh dibuka lagi pada 20 hari bulan ni. Bukan yang kita tak mahu anak-anak kita ke sekolah, kita nak anak-anak kita sekolah, tapi kita ni mak bapak, kita pun sebenarnya tak percaya pun yang anak-anak kita ni boleh ke sekolah, jaga SOP sentiasa. Kita tahulah tuan-tuan, anak-anak kita. Jangan jadi masalahnya bila KPM dari segi planningnya gagal. Kalau dia bagi tahu dari awal yang PDP di rumah secara online ini akan dilakukan atau akan dibuat, mak bapak boleh menjimatkan, ibu bapa boleh menjimatkan wang yang digunakan untuk melakukan membeli kelengkapan persekolahan anak-anak yang sepatutnya masuk 20 hari bulan ni. Mungkin dia boleh digunakan untuk beli maybe second hand laptop, second hand handphone, printer dan sebagainya yang lain lagi. At least kita boleh guna untuk bersedia berdepan dengan cara PDP di rumah secara online. Tapi ini tidak dilakukan. Few days before sekolah dibuka, announce yang PDP akan dibuat secara online. Itu yang menjadi masalah. Ada akan kata, malah nak tahu Syafirul, MKN, KKM tak nasihat pun nak tutup sekolah. Ataupun akan ada yang akan kata, kita tak tahu pun PKP ni akan dibuat lagi. Seriously?
Tuan-tuan, KPM dan menterinya ada kuasa penuh atas perjalanan kementerian dan dasarnya. Seharusnya sudah ada satu perancangan ke depan tentang macam mana kita nak berdepan dengan kes yang makin mencanak sehari-hari. Trend kes meningkat bukan berlaku dalam masa satu hari satu malam. Dia sudah pun menaik ataupun meningkat dalam tempoh masa sebulan, 3 minggu yang lepas, 4 minggu yang lepas. Pada penghujung 2020, pada 21 Disember, kita mencatatkan kes 2000 kes, 2018 kes. At that point pun sebenarnya KPM sudah boleh decide kita nak tutup sekolah ataupun kita nak buka sekolah lagi pada Januari 2020. Januari 2021. Patutnya sudah ada satu certain threshold yang ditetapkan oleh KPM. Once kita reach this threshold, kita tak akan buka sekolah. Okeylah, kita tak mau 2000 kes. Kita tunggu sehingga 2500 kes baru kita akan decide. 31 Disember 2525 kes. Okeylah, kita tunggu 3000 kes. 7 Januari 3027 kes. Pada KPM tunggu sehingga kita cecah 4000 kes pada 16 Januari untuk announce yang tak jadi buka sekolah, yang sebelum ni announce buka pada 20 hari bulan Januari. Tuan-tuan, kan ke confusing pada semua orang? Apapun itu adalah Januari tahun ini. Seperti saya katakan pada awal podcast ini, kita merasakan yang, kita mengharapkan yang 2021 akan jadi lebih baik, dan harapnya insya-Allah akan jadi lebih baik. Tapi dalam keadaan hari yang terbaru ini, menerusi surat rangkuman ini, apa yang kita boleh rangkumkan ialah a year has passed but we still back to square one. Kita kembali kepada PKP, ditambah pula dengan darurat, ekonomi masih belum stabil dan dilihat semakin malap. Anak-anak masih bersembang tentang sama nak ke sekolah tak sekolah. Bila tak ke sekolah perlu buat secara online. Berapa banyak yang mampu diserap pendidikannya, berapa banyak yang dapat capaian internet. Kita masih dan akan terus bercakap benda-benda yang sama. Some would say that a year was wasted. Some would say that a year that was given to us last year, 2020, supposed to be trial untuk kita berdepan dengan lebih baik tahun ini. Sebab isu yang masih sama. Sepatutnya hala tuju kita patut lebih jelas, SOP kita patut lebih kemas, gerak kerja kita, perancangan kita, leadership kita patut lebih kemas. Perjalanan ini masih panjang, tuan-tuan. Saya doakan anda terus istiqamah dalam menjaga kesihatan, kekal menjaga kepada apa yang disarankan dengan SOP-nya dan sebagainya, sehingga kita bertemu lagi untuk podcast akan datang, insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tinggalkan anda dengan pesanan, walaupun dalam keadaan malap sekalipun, dalam gelap sekalipun, dalam keadaan kita semua tenggelam punca sekalipun, ingat, ya Allah sentiasa ada. Assalamualaikum.